Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih 主耶稣，谢谢你， untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. 在我们的生命，你不断的爱淋流在我们身上。 Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh ada saat ini. 主耶稣，我们谢谢你，我们可以拥有， Bukan karena kehebatan kami, tetapi semata-mata hanya karena anugerah-Mu. 并不是我们的能力，但是全靠你的恩典。 Terima kasih karena kami boleh melewati setiap badai hidup kami karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. 主啊，因着主你与我们同在，我们可以度过一切的风波。 Dan kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami. 我们献上感谢，你赐给我们的时间与机会。 Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. 这个时刻，我们要读你的真理。 Ya Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. 主啊，求你充满我们的思念，用你的圣灵， Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. 但愿我们的心朝向在主你。 Dan berikan kepada kami kerendahan hati untuk kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami. 给我们一个谦卑的心，让我们可以听主你的话。 Berkati waktu kami ini. 求主你祝福我们的时间， Dan berfirmanlah bagi setiap kami. 求主你的话语领导我们每个人。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. 奉靠耶稣的名，我们感谢与祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请坐。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom，主内的弟兄姐妹们， Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. 我们献上感谢。今天早晨，主给我们一个机会来默想他的话。 Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan 来吧，我们来翻开我们的圣经。 dari Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-15. 哥罗西第2章第6到15节。 Tapi kita akan membaca ayat ini ayat 6 sampai ayat yang ke-10 saja. 我们只有单读第6到第10节， Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. 请大家一起来注意。 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 你们既然接受了主基督耶稣，就当正他而行。 Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。 Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人见的遗传和世上的小节，就把你们掳去。 Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, 因为神本性一切的丰盛，就都有形有体的居住在基督里面。 dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. 你们在他里面也得了丰盛，他是各样赐增长权责的元首。 Demikian firman Tuhan. 都进到此。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 最亲爱的弟兄姐妹们， satu kali di dalam perenungan saya teringat satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. 有一次在我沉思的时刻，我记着一个主的话语，就是在罗马书第 Firman itu berkata demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 罗马8章28节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。 Nah dari ayat ini kemudian saya menyimpulkan dengan sebuah kalimat demikian.
从这经文，我可以再结论一个， pasti selalu ada hal baik 在必须有一个好处。 di tengah keadaan dan situasi yang sulit. 虽然在这个艰难的时刻， Pasti selalu ada hal baik di tengah keadaan dan situasi yang sulit. 在这艰难的处境，必须有个好事。 Saya berikan contoh. 我把一个例子， Di awal pandemik ini kita semua dianjurkan untuk tinggal di rumah. 在这个大流行病，我们被要求待在家里， Bahkan kalau bisa bekerja dari rumah. 何况你也是在工作，也是在家。 Nah kemudian ada yang berkata bahwa oh bagus karena ketika kita tinggal di rumah kita lebih banyak waktu dengan keluarga. 有些他们说好啊，真好。若是我们待在家里，我们可以多时间跟我们的家属。 Meskipun pandemik ternyata kita punya waktu lebih banyak lagi bersama dengan keluarga. 虽然这个大流行病，我们可以多时间抽出来与我们的家。 Ada juga yang berkata bahwa meskipun pandemik tapi puji Tuhan saya masih diberikan kesehatan. 有些他们说感谢主，虽然是大流行病，我仍然主赐给我一个健康。 Tetapi di sisi yang lain tidak sedikit juga orang yang mengeluh karena pandemik. 但是另一个角度，不少人在埋怨。 Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara ada di posisi yang mana? 这问题就是你在哪一个位置上呢？ Tetap melihat ada sesuatu yang baik terjadi di tengah keadaan dan situasi yang sulit, 虽然在这个困难的处境，你仍然看有件好事， atau ternyata menjadi buta dan tidak bisa melihat lagi bahwa ada hal yang baik meskipun situasi kondisi kita sulit. 或是你已经盲目了，你不能看见好事，虽然你在这个困难的处境。 Namun ada hal yang cukup menarik perhatian saya di masa pandemik ini. 但是有一件事真吸引我的， Ada seorang rekan yang berkata bahwa dengan adanya pandemik ini kita semua seolah-olah seperti tersadar. 有个同工他说，在这个大流行病，我们每一个人都醒悟， Tersadar untuk berhenti sejenak dari seluruh aktivitas kita 醒悟在我们的一切的活动停止 dan 一顿， mencoba kembali merenungkan tentang perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. 然后我们在默想，在思想我们在跟随上帝的路程的生命 Artinya，dengan adanya situasi pandemik ini mengingatkan kita 就是在这个大流行病的在提醒我们， untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, 再来把我们自己更加亲近我们的上帝， untuk kembali berserah kepada Tuhan. 我们在交托于上帝。 Karena apa yang kita alami hari ini ternyata itu semua tidak dalam kontrol kita. 原来我们所经历的一切，并不是超乎我们所控制自己的。 Nah anehnya Bapak Ibu Saudara sekalian seruan dan dorongan untuk semakin dekat kepada Tuhan 这个推动我们，也更加让我们更亲近我们的上帝。 seringkali terpikirkan saat kondisi dan situasi kita sulit, bukan? 当我们遇到困难的时刻，我们可以想到， Saat kondisi kita terjepit maka kita akan mulai berpikir untuk datang pada Tuhan, cari Tuhan. 当我们的生活被逼的时候，我们就来寻找我们的上帝。 Tersadar untuk fokus lagi kepada Tuhan, menjadikan Tuhan pusat di dalam hidup ini. 我们在醒悟来集中我们的精神，在寻求我们的上帝。 Padahal sebagai orang percaya, 其实成为一个相信主的人， menjadikan Tuhan fokus dan pusat hidup kita, 把集中在上帝，让他成为我们的重点， bukan hanya pada saat kondisi kita terjepit, 并不是当我们被逼的时刻。 tetapi memang itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. 这应当我们所相信的人应该去做的， Karena itulah respons kita atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. 这是我们的对上帝赐给我们的恩典的反应。 Nah pertanyaannya adalah, 问题就是， mengapa Kristus harus menjadi pusat dari hidup kita? 为什么基督成为我们的终点的生命的终点呢？ Hal inilah yang dijelaskan Paulus di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-15. 保罗已经解释给我们在格罗西2章第6到15节。 Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, Paulus memulainya dengan kalimat, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. 我们在注意保罗说，你已经领受基督耶稣成为你的神。 Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan oleh jemaat Kolose. 这一方面，你要最重要的就是你要去注意关于格罗西的会友。 Dan di dalam surat-surat Rasul Paulus, 保罗所写的书信， Paulus menulis setiap suratnya itu dengan sebuah gaya penulisan yang khas. 保罗写作很有一个风格与特色。
Karena Paulus bukan hanya melulu berbicara tentang doktrin atau pengajaran. 因为保罗不单单说到教义，关于教义而已， Tetapi setelah itu Paulus mengajarkan bagaimana jemaat itu hidup di dalam pengajaran yang telah mereka terima. 但是保罗教导他们如何他们在他们日常生活去行的。 Apa yang jemaat harus lakukan di dalam hidup mereka itu berdasarkan iman pengajaran yang telah mereka terima. 他们会友们他们所做的，他们所行的，要靠他们的心性已经领受到教义。 Dan jemaat Kolose bukan hanya telah mendengar Injil yang telah disampaikan oleh para pelayan-pelayan Tuhan. 哥罗西的会友不但他们已经听所有的主仆已经跟他们分享的， Tetapi juga telah menerima pribadi Kristus itu sebagai pusat dari Injil. 但是他们已经领受了基督的伟格，成为他们的福音的重点。 Dan Paulus menjelaskan bahwa penerimaan pribadi Yesus Kristus itu berarti mengakui akan keutamaan Kristus. 保罗说，若是他们已经领受主基督成为他们的重点，表示他们已经相信了耶稣。 Hal ini Paulus tuliskan di dalam bagian sebelumnya pasal 1 ayat 15 sampai 23. 保罗所写的在哥罗西1章， Mari kita perhatikan bagian ini. 我们来注意， Mengakui keutamaan Kristus yang pertama. 来承认上帝 Bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala segala sesuatu diciptakan oleh dia. 爱子是不能看见自神的形象，是首生的，在一切被造的以前，因为万有都是靠他造的。 Dan keutamaan Kristus yang kedua itu juga berarti karena seluruh kepenuhan Allah itu berdiam di dalam diri Kristus. Allah merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. 上帝谦卑他自己，把他的独生子成为人类，让耶稣成为跟人类同等。 Di dalam pasal pertama ayat 19 ayat sampai 20 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 因为神本相一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。 你们在他里面也得了丰盛，他是各样吃增长权的元首。 Kemudian keutamaan Kristus itu juga berarti sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania. Seluruh kepenuhan kealahan dan kamu dikatakan telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Hal ini berarti Bapak Ibu Saudara bahwa keutamaan Kristus itu telah menjadikan jemaat diperdamaikan Allah di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan jemaat itu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 这就是表明所谓的基督，他已经把他所有的会友们一生和好，没有瑕疵。 Dengan kata lain, karya salib Kristus itu menunjukkan akan kuasa Allah yang punya otoritas kekuasaan tertinggi. 跟另以别的话这样说，主的掌权，主的权柄， Sehingga dapat mengalahkan dan menaklukkan kuasa maut dan para penguasa-penguasa. 能够控制了死亡，征服了一切的死亡，以统治着。 Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. 在哥罗西2章15节这样说：接近一切车征的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。 Dan karya Kristus inilah yang harus diresponi oleh jemaat Kolose. 这个主的大工作，要哥罗西的会友们，他们应当是来回应。 Respons yang harus mereka lakukan adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
他们的反应就是让你们的生命仍然在它里面。 Bapak Ibu Saudara, kata tetap di sini di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu berbeda. 在英文的翻译版，在这个做到仍然是不同的，不一样。 Di dalam ESV digunakan kata walk in him yang berarti berjalan di dalam dia. 在 EFB 这样说，你要走在它里面。 Dan di dalam Alkitab NIV dikatakan continue to live your lives in him. 但是在 NIV 这样说，你要继续在它里面过自己的生活， Berarti terus berjalan di dalam dia. 就是你要必须继续走在它里面。 Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan hidup bersatu dengan dia. 但是在印尼版这边说，你要或者跟它合而为一。 Paulus ingin menegaskan bahwa ketika mereka telah menerima Kristus itu, 保罗在这边强调，他们哥罗西会友若是他们已经领受了基督， maka jemaat itu harus berkomitmen dan konsisten hidup di dalam kebenaran Kristus. 所以他们会友要有一个承诺与意志的心，或者在基督里。 Sebab iman orang percaya itu bukanlah iman yang statis atau diam di tempat. 因为一个相信人的信心，并不是在他无处可 Tetapi 走的， sebuah iman yang terus berproses berjalan di dalam Kristus. 但是这个信心仍然继续在一个过程来走在基督里。 Sehingga pengakuan jemaat akan keutamaan Kristus itu juga berarti hidup di dalam dia. 所以他们所承认的，表明他们是走在耶稣里。 Dan Paulus memberikan 4 karakteristik dari apa itu artinya hidup di dalam Kristus. 保罗给一个4个特征，关于你如何活着在基督里。 Yang pertama Paulus katakan hendaklah kamu berakar di dalam dia. 保罗第一就是说，让你们在他里面扎根。 Paulus menggunakan metafora tanaman untuk menunjukkan bahwa akar yang tertancap kuat itu pasti akan menyuplai makanan dengan baik sehingga tumbuhan atau pohon itu dapat bertumbuh dengan baik. 保罗在这边用一个比喻，就是在植物的隐喻，他们要描述出来，一个根若是能够坚固的扎下去，它应该有一个射品的供应。 Demikianlah kehidupan jemaat itu telah diakarkan di dalam Kristus sekali untuk selamanya. 正如他们的会友，他们的心境已经被扎根，从今到永远。 Sehingga jemaat itu adalah milik Kristus dan Kristus itu menjadi milik jemaat. 所以这些会友是属于基督的，基督也是属于那会友。 Kemudian karakteristik yang kedua yang digambarkan Paulus. 然后第二的特征， Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. 你要扎根在它里面，也是建造在它里面。 Selanjutnya Paulus menggunakan metafora konstruksi. 然后保罗用一个坚构的隐喻， Kita tahu bahwa sebuah bangunan yang kuat itu pasti memiliki fondasi yang kuat sehingga bangunan itu tidak akan mudah runtuh. 我们知道，若是有一个建造的工程，它应该有一个很稳固的基础，然后它不能倒塌。 Demikian pun kehidupan jemaat. 正如会友们的生活， Kehidupan kekristenan itu harus terus dibangun di dalam Kristus. 他们或者成为基督里，他们应当必须继续的去建造。 Dengan demikian jemaat akan kokoh berdiri dan tidak mudah goyah dalam menghadapi berbagai badai hidup dalam hidup mereka. 所以，若是这样做，会友们他们能够站立的稳固，然后不被风波来动摇。 Pertanyaannya bagaimana supaya kita hidup di dalam Kristus dan bagaimana supaya hidup kita itu tidak goyah ketika menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. 问题就是说，我们如何能够活着稳固，然后不被动摇呢？ Caranya adalah dengan selalu berelasi dengan Tuhan. 方法就是我们要继续与上帝有一个关系。 Melalui saat teduh kita, perenungan firman Tuhan, berdoa dan tidak menjauhkan diri dari setiap persekutuan-persekutuan yang ada. 与我们的祷告，与主我们的静默，还有其他的团契，我们不偏眼里。 Dan semua hal ini kita lakukan dengan hati yang haus dan rindu akan Tuhan. 前头我所做的，我用一个饥渴和渴慕的心来去做。 Dengan hati yang rindu untuk semakin mengenal Kristus. 有一个渴慕的心，更加去认识我们的基督。 Oleh sebab itu penting sekali semua ini didasarkan pada apa? Pada Kristus.
就是最重要的，就是全都是依靠在基督里。 Sehingga segala bentuk relasi kita dengan Tuhan, entah itu melalui saat teduh, doa dan sebagainya, bukan dengan semangat legalistik. 所以我们所有的静默还有晨祷还是等等，并不是用一个好像一个法子 Bukan 而已， dengan semangat untuk, oh hari ini saya conteng tabel ini, saya udah baca Alkitab. 不是说我们用一个火热的事情，我们把它记过哦，我已经读了这个经文。 Tetapi dengan sebuah semangat bahwa memang haruslah demikian kehidupan orang-orang yang telah mengenal Kristus. 我们要有一个精神哇，原来我们成为一个基督徒，我们要有这样的生活。 Kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan sebagai sebuah sarana untuk membawa kita semakin dekat dengan Dia, semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia. 我们用读经与祷告等等，是有一个方法，让我们更加的亲近我们的上帝，更加认识他。 Karena hanya dengan pengenalan yang benar akan Kristus, maka kita tidak akan mudah goyah menjalani hidup ini. 只有一个好好的、真的来认识我们的上帝，所以我们过我们的生活并不动摇。 Dan iman yang tidak mudah goyah itu menjadi bukti nyata bahwa semakin hari kita semakin serupa Kristus. 这个不动摇的信心，是成为我们一个每一天列向我们的上帝。 Oleh sebab itu karakteristik yang ketiga yang dikatakan Paulus adalah bertambah teguh dalam iman. 所以第三个特征就是我们信心更坚固。 Bertambah teguh dalam iman merupakan sebuah sikap nyata yang menjadi karakter orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. 信心更加坚固，成为一个事实，一个相信基督耶稣的特点。 Jika jemaat telah berakar dan dibangun di dalam Kristus, maka bagaimanapun kondisi kehidupan jemaat yang dihadapi tidak akan membuat jemaat itu jauh dari Tuhan. 若是一个会友们他已经扎根了，然后他的被建造了，所以他的生活与上帝不远离， Sebaliknya akan semakin membawa jemaat untuk diperteguh di dalam Kristus. 越来越更把会友们更加的坚固在基督里。 Dan karakteristik yang keempat yang dikatakan Paulus, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 第四个的特征就是你心充满感谢。 Kristus menjadi alasan bagi orang percaya untuk bersyukur di dalam hidup ini. 基督成为一个理由，让每一个人能够感觉有一个感恩的心。 Dan di sisi yang lain, hati yang melimpah dengan syukur itu menjadi sebuah respons kita akan anugerah Tuhan. 有一个心，有一颗充满的心，成为一个我们自己的反应，我们生命的反应。 Sehingga syukur kita itu dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita setiap saat. 所以我们的感觉每一日我们都表露出来了。 Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, Paulus juga terus mengingatkan jemaat saat itu. 但是虽然如此，保罗仍然提醒当时的会友， Untuk tidak menjadi lengah karena pada saat itu ada begitu banyak ajaran-ajaran yang berkembang yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. 因为当时发展了许多的不好的教导，让他们不放纵他们自己。 Ajaran-ajaran itu dapat membuat jemaat untuk tidak hidup di dalam Kristus. 那些教导能够教导他们不活在基督里。 Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 歌罗西2章第8节这样说：你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人见的遗传和世上的小学。 Dan ajaran-ajaran itu berkaitan dengan konteks kehidupan Kolose pada waktu itu. 这些教导就与保罗所教导歌罗西的会友们有关系。 Bapak Ibu Saudara, penduduk Kolose saat itu terdiri atas orang-orang Frigia. 弟兄姐妹们，歌罗西人民当时有非加的人， Mereka itu memiliki sebuah latar belakang religius yang bersifat emosional dan mistis. 他们有一个感情和神秘与宗教的背景。 Dan mereka berusaha untuk mencari kepenuhan Tuhan. 他们继续在寻找充满的神。 Sehingga jika ada guru-guru yang datang untuk menawarkan sebuah pola bentuk kehidupan kebatinan Tuhan, maka mereka akan mudah kepincut. 所以许多的导师，他们来教导他们关于他们的信仰，所以他们就去领受。
Dan salah satu ajaran itu adalah mereka harus merendahkan diri dengan cara pertapa. 有一个教导就是他们要谦卑他们自己，用一个苦修的方法。 Dan itu dijelaskan Paulus di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 18, 20 dan 21. 在保罗在哥罗西2章18到20节到21节在那边讲到， Mereka harus beribadah kepada malaikat karena mereka percaya bahwa malaikat itu adalah perantara antara Allah dan manusia. 他们要崇拜那些天使，因为他们相信天使称为他们与上帝的中保。 Dan ajaran ini juga mengandung sebuah kecenderungan hukum Yudaisme 在这边的教导也是关于一个犹太的， yang diperoleh mereka dari hubungan dengan orang-orang Yahudi di Asia Kecil. 当时他们的以犹太的教法，因为他们有一个跟犹太人在小亚细亚有一个勾结。 Sehingga ajaran sesat yang berkembang di Kolose adalah sebuah hasil rujukan antara Yudaisme dan unsur-unsur timur. 所以当时他们的米色的教导在哥罗西，就是在犹太教与东方因素来产生出来。 Misalkan praktek pemujaan terhadap roh-roh dunia dan ritus-ritus Yahudi mengenai berbagai perkara yang menyangkut makanan, minuman, upacara-upacara dan sebagainya. 比方说，他们去拜那些偶像，就是那些有所有的意识，还有他们拜关于饮食与种种的。 Sehingga dengan kata lain, ajaran sesat yang ada pada waktu itu mengajarkan bahwa apa yang dilakukan Kristus melalui karya salibnya itu belum cukup. 就是他们的米色的教导，让他们感受到，因为上帝所教导的关于在十字架上的工作是不足够， Sehingga mereka itu perlu untuk menambahkannya dengan praktek-praktek Yahudi. 所以他们要把他们所有的犹太的教法来去彰 Seperti 显出来。 upacara-upacara, sabat, makanan, minuman yang hanya berdasarkan ajaran dan tradisi manusia tetapi tidak menurut Kristus. 他们所敬拜的那些一切的饮食，还有等等，并不是基督所教导的，但是是人类的教法。 Dan menurut mereka ketika mereka melakukan itu maka mereka dapat mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. 他们认为，若是他们这样做，他们就被充满了。 Namun Paulus mengatakan bahwa semua ini hanya filsafat kosong yang mungkin terlihat menawan, yang mungkin terlihat indah di depan, tetapi tidak sesuai dengan ajaran dalam Injil Kristus. 但是保罗说，他们看到的是多么的吸引他们，多么的美，这是一个空的字节。 Sehingga Paulus kembali menegaskan di dalam ayat 9 dan 10. 保罗在强调，在第9、第10节， Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. 你们在他里面也得了丰盛，他是各样是正掌权的元首。 Itu berarti bahwa setiap ritual-ritual itu tidak menambahkan apapun di dalam karya Kristus dan setiap ritual-ritual itu tidak membuat mereka penuh di dalam Tuhan. 这意思说，他们所有的进行的一切的意思，并没有一个跟主好像基督所教导的。 Sebab orang percaya yang telah menerima Kristus Yesus itu telah menjadi penuh di dalam Kristus. 因为相信基督的人，他已经被基督充满了， Sehingga tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu ditambahkan untuk mereka dapat penuh di dalam Kristus. 所以没有其他的东西可以去加添。 Karena tidak ada satu hal apapun yang dapat menandingi akan keutamaan Kristus itu. 没有一件事可以比上帝拥有唯独的上帝可比， Dan karya Kristus itu cukup bagi orang percaya. 因为上帝的基督的工作已经足够凡相信他的人。 Karya Kristus cukup bagi orang percaya. 上帝的基督的工作已经足够凡相信他的人。 Dan kecukupan di dalam Kristus itu ditegaskan Paulus bahwa sunat secara lahiriah itu tidak diperlukan lagi. 所以他们已经被基督足够了，所以耶稣说，各里用他们世人是不用了。 Sebab melalui karya Kristus jemaat itu telah disunat dengan sunat Kristus. 因为以基督的工作，人类们他已经被他隔离了。 Yang berarti penanggalan akan tubuh yang berdosa.
就是把这个有罪的身体夺去。 Kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran 你 kita. 过去已经死了，今着你已经被恢复过来，与他一同。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? 基督所做的对我们是什么呢？ Menguatkan dan meneguhkan iman kita akan kuasa dan otoritas tertinggi Kristus sebagai pencipta dan juga penebus kita. 成为一个掌权者，他可以创造一切的，他已经把我们的心性坚固。 Karya salibnya mendatangkan pengampunan dosa dan kemenangan atas setiap kuasa-kuasa maut. 他在十字架上的大功劳，已经把所有的一切死亡、一切的不好的形象已经战胜了。 Tidak ada hal lain apapun yang dapat ditambahkan di dalam karya Kristus. 没有一件事可以加添在上帝的工作， Sebab karya Kristus itu telah sempurna, sudah sempurna. 因为基督的工作已经很完整了。 Karya Kristus cukup bagi kita sehingga kita penuh di dalam Dia. 基督的工作已经足够了我们，所以我们被他充满。 Karya Kristus cukup bagi kita sehingga kita penuh di dalam Dia. 基督的工作已经充满了我们，所以我们被充满。 Jika Kristus itu cukup bagi kita dan di dalam Dia kita menjadi penuh, 若是基督已经足够了我们被充满了， maka 所以 tidak ada hal lain yang lebih berkuasa, yang lebih berotoritas atas hidup kita selain dari Kristus. 没有其他的东西更加有一个权柄，更加有一个能够除了基督。 Sehingga yang terutama di dalam hidup ini bukanlah harta kekayaan kita. 最重要的在这个世上，并不是我们的财物， Yang terutama di dalam hidup ini bukan tentang status kita, siapa kita. 并不是我们的地位，我们是谁呢？ Yang terpenting dalam hidup kita itu bukan soal ketenaran kita, orang-orang mengakui kita, orang-orang mengenal kita. 在我们最重要的，我们的生命并不是我们很有名，人家知道我们、认识我们。 Tetapi yang terutama di dalam hidup ini adalah Kristus itu sendiri. 但是最重要在我们的生命就是基督。 Oleh karena hal-hal apapun di dalam dunia ini tidak mampu membuat kita sukacita, tidak mampu memberikan damai sejahtera bagi kita. 所以，所有在这个世上，并没有哪一个给我们一个平安喜乐。 Hanya di dalam Kristuslah sukacita kita menjadi penuh, damai sejahtera kita itu menjadi penuh. 只有在基督里，我们被充满，用他的恩典。 Jika demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, 若是这样， maka kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup kita. 我们就不要再害怕、再惧怕我们面对一切的挑战。 Kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi setiap pergumulan yang ada di depan kita. 我们也不用再挂虑、害怕我们所面对的一切的挣扎。 Kita tidak usah membandingkan hidup kita, diri kita dengan orang lain. 我们不要把我们自己的生命比 Tidak 较 usah 于别 merasa 人， iri. 我们不要妒忌人， Jangan senang di atas penderitaan orang lain dan bersuka cita di atas kesusahan orang lain. 不要把你的喜乐建在人痛苦的 Kita 身 tidak 上。 perlu menjadi kecewa kepada Tuhan ketika apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan keinginan hati kita. 若是不合乎我们的心意，我们不要向主来费心。 Bahkan mungkin jika ada orang yang berusaha menjatuhkan kita atau apapun itu, 若是有人不要把我们打跌了，或是等什么事， tetaplah berserah, tetaplah percaya kepada Kristus. 你仍然交托相信基督， Bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita, ia tidak pernah menutup matanya bagi setiap anak-anak yang 他 dikasihinya. 不撇下我们，他也不把他掩盖住来不看我们， Dia tidak pernah terlambat untuk menyatakan kuasa dan pertolongannya bagi hidup kita. 他也不单持他所要帮助我们以他的权柄。 Karena hidup kita ada di dalam otoritas, kuasa, dan kendali Kristus Yesus. 因为我们的生命有在上帝的主权下， Hidup kita ada di dalam kontrol Tuhan yang Walaupun berkuasa atas surga dan bumi. 我们的生命被掌权在天与地的控制下。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita, 基督所做向我们是什么呢？
bagaimanapun kondisi hidup kita hari ini, 虽然我们的生活处境是如何， tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadikan Dia sebagai yang utama, sebagai fokus dan pusat di dalam hidup kita. 没有一个理由我们拒绝他成为我们的最重的精神。 Karena sebagai milik Kristus, hidup yang kita jalani hari ini bukan tentang saya, bukan tentang kita. 因为我们现在或者成为基督，并不是关于我，或是关于我们， Tetapi tentang Kristus. 但是关于基督。 Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Kristus. 我们所做的一切，你向基督去做。 Melakukan firman-Nya, menyenangkan hatinya, mengasihi Dia. 你要讨主喜悦，然后读他的圣话，或是爱他， Dan hidup bagi Dia. 你或者是为了他。 Dia telah memenuhi hidup kita dan biarlah Dia yang dimuliakan dalam hidup kita. 他已经充满了我们，我们但愿我们来荣耀他。 Biarlah hidup kita selalu berpusat kepada Kristus. 但愿我们的生命重点在基督里。 Dia adalah kebenaran itu yang telah menyatakan karyanya bagi setiap kita. 他是真理，已经把他的工作彰显出来。 Maka kalau sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, 若是到今日，我们已经给我们一个机会，我们仍然活着， biarlah hati kita selalu menyembah kepada Dia. 但愿我们的心仍然 Mata kita selalu memandang kepada Dia. 我们的眼目也仰赖在主， Dan biarlah hidup kita selalu memuliakan Dia. 但愿我们的生命也荣耀他。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita untuk menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. 来吧，弟兄姐妹们，我们每一个人来低下我们的头， Mari kita menyatakan akan doa komitmen kita kepada Tuhan. 我们来祷告，把我们的承诺交上。 Untuk mau senantiasa hidup bagi Dia. 但愿你活着是为了他。 Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 我给机会给弟兄姐妹们，让你们可以用你们私人来祷告。 Kalau selama ini hati dan pikiran kita belum tertuju kepada Dia, 若是一向以来我们的心还没有朝向在主， saat ini mari nyatakan komitmenmu 这个时刻来吧，你的来承诺， untuk hidup bagi Dia. 来活着为了他。 Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara dengan bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，来吧，我们一起大家站立。 Kita mau nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. 我们向 Kalau 主来 kita 承 hidup, 诺 kita hanya hidup bagi Dia. 我们 Karena 来活 Dia adalah 着为他 kebenaran 而 itu. 活，因为他是活的。 Mari sama-sama katakan, Yesus kaulah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan lebih sungguh katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, 谢谢主耶稣，你的真理 menguatkan dan meneguhkan setiap kami. 来眷顾我们每一个人。 Biarlah firman-Mu boleh terus mengingatkan kami 但愿你的话语可以提醒我们， bahwa kami cukup di dalam Engkau. 我们已经在你里面足够。 Tidak ada hal lain apapun yang kami perlu di dalam hidup ini selain Kristus. 在我们的生命只有基督，没有别的。 Dan oleh 我们所 sebab 需 itu 要的 biarlah hidup kami hanya terus berpusat dan berfokus kepada Engkau. 但愿我们的生命朝向集中在主你。 Di saat kami lemah dan tidak berdaya, 当我们软弱无能为力， Tuhan kuatkan dan teguhkan setiap kami. 求主你给我们力量来坚持我们。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣 Di，dalam namamu kami berdoa. 奉靠你的名我们祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 请坐。